Suku pertama 2021 menjanjikan harapan apabila ekonomi negara menunjukkan pertumbuhan positif buat pertama kali sejak COVID-19 melanda. Penguasa Kewangan Singapura MAS meramalkan ekonomi negara mungkin tumbuh sekitar 6% tahun ini. Namun sejak awal Mei, jumlah kes jangkitan COVID di dalam masyarakat mendadak naik. Bagi mengekang penularan, sekatan lebih ketat dikenakan di bawah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat. Bagi sektor niaga, bahangnya begitu terasa. Terperanjat, apakah yang saya buat untuk terus kekal membuka kedai makan ini? Bagi syarikat-syarikat baru yang bermula, ia lebih menjejas kami lebih teruklah. Terima keadaan yang tidak menentu dengan minda yang terbuka. Tempias daripada langkah diperketat ini amat dirasakan oleh para peniaga sektor makanan F&B. Sejak 16 Mei lalu, kegiatan makan di luar tidak lagi dibenarkan baik di tempat tertutup maupun terbuka, termasuk pusat-pusat penjajah. Langkah drastik ini dijangka menjejas hingga 70% pendapatan para peniaga F&B. Beberapa perubahan yang kami harus ambil dan berubah ialah itu dalam sistem operasi kami. Sebagai contoh, kami harus menutup 4 restoran dan kami membuka pula 3 yang lain sebagai pusat operasi. Penyesuaian juga dilakukan agar staf kami tidak kehilangan pekerjaan. Hampir $1.5 juta, itulah jumlah kerugian yang ditampung syarikat F&B The Black Hole Group semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan CB tahun lalu. We actually had a challenge in our delivery operation, so that affected a lot of our customers. See how we can come up with system and processes to make situations so much better this year. Berbekalkan pengalaman tersebut, The Black Hole Group kini lebih bijak mengatur strategi dalam mengharungi fasa 2 kewaspadaan dipertingkat. What we did was to come up with kita punya own delivery fleet where we deploy people to help with island-wide delivery. Untuk mengekalkan bisnes, kami salahkan keunikan konsep dan produk kami melalui media digital. Pandemik tidak sedikit pun melenturkan semangat syarikat ini untuk membuka 2 restoran baru, Tipo Strada dan Ella, restoran halal Greek pertama di Singapura. Namun baru 3 bulan beroperasi, mereka terpaksa berdepan dengan cabaran terbaru ini. Kami terima perkara ini sebagai risiko yang telah diperkirakanlah. Kami melihat suasana ini sebagai peluang mencabar daya tahan bisnes kami. Kami akui yang sokongan yang diberikan pemerintah sangat membantu seperti job support scheme JSS, digital resilience bonus dan juga rental relief lah. Dalam usaha membantu kedai-kedai makanan dan para peruncit yang terjejas, pemerintah telah memperkenalkan semula skim-skim subsidi semasa COVID. Namun, bagi perniagaan lebih kecil seperti gerai penjajah dan kafe, sejauh mana ini dapat membantu? Tak semua bisnes mempunyai ada grant yang government pemerintah akan membagi kita. Jadi grant so far grant yang ada untuk kita adalah yang membayar rental 50% lah. Gerai nasi padang pilih-pilih lagi kitchen di Red Hill Lane ini baru dibuka hampir 6 bulan lalu. Kini disebabkan fasa kedua kewaspadaan dipertingkat, penjualannya merosot 20 hingga 30%. Memang bukan senang untuk membuka gerai masa pandemik di circuit breaker ataupun fasa kedua, tapi itu adalah minat. Dia tidak menjatuhkan semangat saya, tidak menghambat saya untuk terus kekal di dalam industri F&B lah, hikmah di sebalik pandemik ini. Mungkin kita belajar, kita berdikari belajar erti kesusahan lah. Sebab kita ada restriction, jadi ia membuat kita lebih memikirkan macam mana harus kekal relevan. Selain gerai makanan, Zabiri juga membuka sebuah kedai runcit. Bagi mengatasi syarat-syarat beroperasi yang lebih ketat, beliau sudah pun melakarkan strategi penjualan dalam talian melalui kaedah penstreaman. Kami akan membuat live 2 kali dalam sehari, iaitu kami membuat live masa sarapan pagi. Kita ada breakfast menu dan kita ada lunch menu. Contohnya, mereka akan
order through live lah. Jadi mereka akan PM kami di Facebook dan mereka akan membuat pesanan makanan. Kaedah digital turut diterokai Kafe Hamida's Kitchen yang baru sekitar sebulan beroperasi di Simpang Bedok. Kami baru ingin memperkenalkan menggunakan kaedah digital. Pasal baru 1 bulan sejak kami dalam proses mendapatkan POS sistem, menggunakan kaedah baru tempahan, kami memerlukan lebih banyak masa untuk mempersiapkan diri. Lebih memburukkan keadaan, tempahan para pelanggan di musim raya juga terjejas. Ekoran had hanya 2 orang tetamu boleh berkunjung dalam fasa terbaru COVID ini. Bukan saja kesan daripada dine-in yang tidak dibenarkan, tetapi maklumlah masa ini hari raya, 2 orang datang berapa banyak mereka boleh tempahan. Jadi kami juga menghadapi kerugian kerana ramai yang telah menempah untuk mengadakan open house, menempah makanan tapi mereka terpaksa membatalkan. Sungguh pun memahami keperluan mengawal penularan COVID serta terus berikhtiar untuk melakukan penyesuaian, para peniaga ini berharap keadaan wabak akan segera terkawal supaya perniagaan F&B mereka dapat kekal bertahan. Harus tangkas dan juga adapt to the surroundings. Di situ ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekarang kita start seeing robot barista, robot server. So mungkin dalam masa hadapan kebanyakan bisnes F&B akan gunakan teknologi yang baru. Kalau kita cepat menangkap pendigitalan, lebih baik untuk kita kerana lebih memudahkan kita, mengurangkan kos, tidak memerlukan pekerja yang ramai. Mereka boleh menggunakan dengan nasihat SME Center, apakah geran-geran pemerintah yang boleh digunakan untuk mendigitalkan operasi mereka. Selepas ini detik surut, satu lagi industri yang terjejas di fasa kewaspadaan dipertingkat. Apa pula huraiannya? Banyak kali tukar from 100 people to 50 people to now only solemnization. Seperti kebanyakan mempelai, Diana dan pasangannya warga Korea Dian Kim impikan sambutan Hari Bahagia yang penukah dan meriah. Majlis walimah yang telah dirancang sejak Januari 2020 telah terpaksa beberapa kali ditunda di wabak COVID-19 yang sehingga kini belum reda. Macam mana nak kahwin, kita nak semua kawan-kawan Diana ada datang, my family members, my relatives. So sebab tu rasa sedih. Kita tak boleh ada menari-nari, ada tarian, tak boleh main game atau pantun-pantun gitu atau ada orang silat. We cannot have all these things yang buat memory yang bagus-bagus lah untuk especially my fiancé because he came here, so dia nak rasa budaya Melayu juga tapi tak boleh rasa sepenuhnya. Bila mula naiknya kes-kes COVID, ramai sangat yang email kita dan during that time ramai pengantin yang agak panik, waspada. So I actually allocate satu pekerja tu untuk just reply email, speak to pengantin dan untuk bersabar. So ada yang asking for cancellation, ada yang asking for postponement lah. Setelah beberapa kali berbincang dengan Hikmat Andaman Fatimah Mohsin dan menangguhkan rancangannya tahun lalu, Diana kali ini bertekad untuk meneruskan majlis walaupun dibatasi peraturan baru. Yang agak terkilan, keluarga pasangannya Dian Kim dari Korea tidak dapat hadir bersama di hari bahagia mereka. Dia betul sedih lah. Sebab tu hari-hari dia telefon mak dia and explain to dia punya mak what's happening here. My mak dengan bapa saya kena call semua orang lah. So ask them oh we cannot, I'm sorry that because of the new rules kita tak boleh ada more than 50 people. Sekatan terbaru COVID-19 ini bukan setakat menghampakan para mempelai tetapi turut membelenggu para penyedia khidmat perkahwinan.
Before mereka ingin mengambil package 3 pakaian, masa 4 jam ataupun di restoran saya di Kranji bookingnya untuk nikah dan lepas tu reception. So semua di-shrinkkan lah. Jadi macam the percentage yang kita dapat adalah 20%, 30%. Nak macam mana kan. So it's really not gonna be easy. Like I said, kita baru bernafas daripada whatever yang kita jalani tahun lepas. Berbulan-bulan kita tak ada pengantin. Alamak, macam kata orang betul dia jauh pula tinggal balik Dia circuit breaker. Banyak customer-customer yang mula-mula cakap dia nak nikah, lepas tu diorang rasa diorang tak nak. Diorang nak cancel. Diorang tak balik duit kan, cancel kan. Habis yang ada pula walaupun diorang punya majlis lagi lama, dah tak ada mood. Diorang cakap okey lah kalau macam gini diorang pun tak nak teruskan because tak certain lah. Mujur kali ini di fasa kewaspadaan dipertingkat, rata-rata ramai mempelai tetap meneruskan majlis walaupun pada skala lebih kecil dan syarat lebih ketat. Kita nak kena lebihkan kita punya manpower pasal bila kita dah kena buat ikut fasa heightened ni sekarang ni, yang jaga ambassador tu mesti ada. Pasal kita nak kena jaga semua ni pasal of dia pakai kena mask dan social distancing balik semula. Langkah-langkah pengurusan selamat dipatuhi dengan ketat walaupun ini bermakna pihak mempelai perlu mengeluarkan lebih banyak belanja. Saya memilih untuk mengadakan majlis ini untuk 100 orang, maka pre-event testing diadakan. Saya rasa kalau kita nak fikirkan tentang RM1 tu memanglah kan itu maknanya additional cost, tapi oleh kerana saya dah bertekad untuk mengadakan ni untuk para tetamu yang semuanya adalah teman-teman karib dan juga ahli keluarga yang tercinta, jadi saya teruskan jugalah. Beberapa jam sebelum majlis bermula, mana-mana tetamu alin yang belum divaksin sebelumnya perlu menjalani ujian rapid antigen bagi mengesan COVID-19. Pada mulanya, semua bertanya, PET tu macam swab biasa ke? Saya rasa saya perlu berikan sedikit informasi lah. Maknanya, saya ceritakan pada mereka, tak seperti swab biasa yang begitu intrusif, ya, masuk sampai ke kerongkong mungkin. Saya rasa itu mereka agak panik lah bila dengar kena swab. Jadi, saya rasa itu saya beritahu pada mereka, swab itu lebih surface dan Alhamdulillah semuanya telah dilaksanakan dan mereka dapat menerima lah. Sekurang-kurangnya upacara akad nikah kini boleh diadakan secara semuka berbanding hanya melalui kaedah online pada tempoh sakit berkelalu. Apabila pengiklanan untuk fasa kedua ini datang kembali, saya rasa kita sudah sedia untuk memberitahu pasangan-pasangan kita tentang pertukaran inilah. Jadi tak banyak sangat pertukaran yang drastik, tetapi saya rasa pasangan kita sudah bersedia dan pengalaman saya adalah pasangan kita matang. Kita kena adapt pada perkara yang berlaku antara kita. Saya lihat apabila dia akad nikah tadi tak perlu salam dengan kadi kan. Jadi tapi itu tak bermakna intensitinya kurang, tetap gemuruh. Kalau saya tanya suami saya mungkin saja dia akan jawab tetap sama perasaannya, ya. Persoalannya, dengan norma baru ini, adakah adat dan majlis persandingan orang Melayu bakal hilang di telan zaman? Terasa hati mak pengantin tau. Tak sempurna apa tak sempurna. Itulah memang majlis tu semua sempurna, besar kecil pun sempurna. Sometimes pada saya kecil is more memorable, kita boleh buat lebih terbaik, tapi I can feel mak-mak pengantin memang besar hati. Mak bapak dia punya mindset pun dah tak boleh macam dulu. Jemput semua orang tak boleh. Jemput yang tertentu. Dan yang tak dijemput pula sekarang tak boleh kecil hati. Bagaimana pula nasib dan masa depan perniagaan para penyedia khidmat perkahwinan serta dewan persandingan?
bukan aja yang mengadakan venue aja yang terjejas, tapi catering juga terjejas, yang menyediakan khidmat fotografi juga mungkin terjejas, apa lagi nak travel kan untuk honeymoon. So kita harus menggalakkan lebih ramai peniaga dalam sektor perkahwinan untuk mencuba meneroka cara-cara baru. Jadi mereka harus berani mengorak langkah, berubah kepada sektor-sektor lain yang mereka boleh ceburi dan akan memberikan mereka ruang ataupun sumber pendapatan yang lebih baik. Pihak DPPMS turut menggalak semua peniaga Melayu yang terjejas agar kekal positif. Dan pandangan positif ini turut dipegang para mempelai. Bagi Alin, cukup sekadar majlis pernikahan baginya dan suami. Kita harus tahu semula apa sebenarnya objektif, niat kita. Jadi bagi kami, mungkin saja juga kerana kami ni orang kata pengantin middle age ya. Jadi kita dah lebih dewasa. Jadi kita tahu tentang kesederhanaan mungkin. Yang penting ialah the union atau persatuan antara dua hati itu. Sementara Diana pula masih menaruh harapan agar dapat mengadakan majlis persandingan besar-besaran di Korea apabila situasi mengizinkan kelak. Kita dah go through so many things together, all the feelings, all the sadness, and we are going through together, not just with me and my fiancé, tapi dengan keluarga saya juga. So hikmah yang saya belajar daripada pandemik ini kan, no matter what, it's like your family is there for you. Selepas ini detik surut mesej utama yang disampaikan Encik Mas Agus Zulkifli di Majlis Perjumpaan Hari Raya bersama Menteri yang diadakan secara maya Jumaat lalu. Buat 2 tahun berturut-turut, Majlis Perjumpaan Hari Raya bersama Menteri dijalankan secara maya di tengah-tengah meningkatnya jangkitan COVID-19 dalam masyarakat. Dengan tema Raikan Kejayaan, Kukuhkan Perpaduan, acara itu disertai lebih 100 pemimpin masyarakat. Di kesempatan tersebut, Menteri Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli meraihkan pencapaian serta sumbangan semua pihak, terutama pasukan bertindak #SG Teguh Bersatu dalam mengharungi keadaan COVID-19 yang tidak menentu. Pasukan yang menggabungkan AP-AP Melayu, para pemimpin M Kuasa 3 serta Badan-Badan Melayu Islam atau singkatan Inggerisnya MMO mencerminkan betapa pentingnya mengukuhkan kerjasama yang telah terjalin bagi usaha meningkatkan taraf masyarakat Melayu Islam. Dalam menanam semangat kerjasama kita, saya juga ingin memperkenalkan program baru untuk memperkukuh pembangunan kepimpinan di kalangan barisan lapisan muda dalam masyarakat kita. Ia akan menghimpunkan para pemimpin muda kita yang berusia 45 tahun ke bawah yang menerajui jawatan tinggi di MMO. Program ini diberi gelaran Tunas bersama M Kuasa 3. Ia akan disokong oleh Mendaki melalui CLF. Kita juga ingin melahirkan generasi pelapis untuk memimpin badan-badan masyarakat Melayu kita, melengkapkan mereka dengan ilmu, kemahiran dan sokongan rangkaian supaya mereka dapat memimpin masyarakat kita dan Badan-Badan Melayu Islam kelak. Saya harap inisiatif ini dapat mengenal pasti dan kemudian melahirkan bakat-bakat kepimpinan baru di peringkat akar umbi atau di peringkat nasional. Jalinan kerjasama bagi memupuk barisan pemimpin muda ini dialu-alukan kepimpinan Badan-Badan Melayu Islam. Dengan langkah sebegini, kami harap mereka dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menerajui apabila para pemimpin mapan ataupun senior seperti saya mengundurkan diri dalam tahun-tahun terdekat ini. Sebagai insentif tambahan, dana turut disediakan untuk MMO menerusi Forum Pemimpin Masyarakat CLF Kelolaan Mendaki. MMO kita juga mempunyai pelbagai program yang berkesan
yang merupakan hasil fokus mereka dalam bidang masing-masing. Dengan memanfaatkan rangkaian M-Kuasa 3, kita boleh kuatkan lagi kerjasama dan luaskan jangkauan program kita supaya dapat menyokong lebih ramai lagi masyarakat kita. Bagi memudahkan badan-badan Melayu melaksanakan program-program yang selari dengan bidang tumpuan M-Kuasa 3, proses permohonan dana bakal dipendekkan dari 12 kepada 4 minggu saja. MMO bersama pemimpin-pemimpin pelapis di bawah program Tunas Bersama M-Kuasa 3 boleh meneroka kerjasama yang lebih mendalam untuk tangani keperluan masyarakat M-Kuasa 3 di bandar dan bersedia untuk masa depan pasca COVID-19. Usaha selanjutnya ialah untuk menebarkan bantuan kewangan kami seluas-luasnya kepada para pelajar yang memerlukan. Kerana itu, kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam yang lain serta M-Kuasa 3 yang mungkin saya rasa mempunyai rangkaian dan database yang lebih meluas mengenai keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik adalah penting bagi kami mencapai matlamat ini. Dalam ucapan perjumpaan Hari Raya, Encik Mas Agus juga menekankan satu lagi teras, meningkatkan lagi usaha pembangunan golongan asatiza demi memastikan penakatan kita sebagai sebuah masyarakat gemilang. Saya ingin menumpukan usaha-usaha kita untuk membangunkan golongan asatizah yang cekap dan bersedia untuk masa hadapan. Ini kerana kita sangat memerlukan asatizah yang berupaya menyediakan panduan agama untuk kita mengharungi cabaran-cabaran baru. Para asatiza boleh menjangkakan laluan dan peluang kerjaya yang lebih baik apabila mereka memasuki alam pekerjaan kelak melalui Pelan Pembangunan Tenaga Kerja Asatiza AWDP yang akan dilaksanakan MUIS secara bertahap. Saya rasa ia amat baiklah untuk asatizah baru ataupun asatizah muda untuk mereka mendapatkan ruang untuk mengenal pasti kekuatan mereka ataupun kemahiran mereka dan juga mengenal pasti arena apa sesuai dengan minat, dengan kemahiran dan juga pengalaman mereka. MUIS juga akan mengasah golongan asatizah yang berwibawa, berpengaruh dan menunjukkan bakat selaku pemimpin agama. Mereka akan dilantik untuk membimbing dan memimpin para asatiza melalui program pembangunan bakat dan kepimpinan agamawan. Program ini akan merangkumi peluang-peluang untuk mendampingi para pemimpin mapan agama dan masyarakat yang akan membantu bakat-bakat asatiza meluaskan lagi rangkaian mereka dan menimba sudut pandangan baru terhadap isu-isu sosial agama kontemporari. Asatizah mapan kita, mereka mempunyai kewibawaan, kesungguhan, kegigihan, kesabaran ilmu, pengalaman yang susah ditandingi. Kejayaan umat Islam di sini mengekalkan prinsip agama dan hidup aman damai di samping penganut agama-agama lain di Singapura dikagumi kumpulan minoriti Islam di belahan lain dunia. Lantas, MUIS akan menganjurkan sebuah siri seminar untuk memperkukuh kerjasama dengan masyarakat Islam sedunia mulai Jun ini. Kemuncak siri tersebut nanti adalah persidangan antarabangsa mengenai masyarakat gemilang. Seminar-seminar dan persidangan yang dianjurkan memberi peluang kepada para asatizah kita untuk membangunkan sumber ilmu yang boleh membantu kita menghadapi pelbagai cabaran kontemporari yang rumit. Ia dapat menokok tambahlah pengalaman asatizah lokal kita dengan rangkaian yang lebih besar dan juga menunjukkan kemahiran mereka dalam peringkat antarabangsa. Diharap rangkaian kerjasama yang dipertingkat serta usaha memupuk lapisan kepimpinan masyarakat dan agamawan dapat mengemudi masyarakat untuk mengharungi masa depan pasca COVID serta dunia yang terus deras berubah.